Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita masih lagi dalam bab yang ke-8 dan kita akan memfokuskan 8.1 untuk bahagian yang kedua iaitu mengenal, membanding, beza dan menerangkan sifat sudut pada garis lurus, sudut refleks dan sudut putaran. Walau bagaimanapun, saya akan menjelaskan 6 berkaitan 6 sudut. Okey? Walaupun dalam buku teks awak dia kata 3 sudut tapi saya menjelaskan 6 sudut. Okey. Kita tahu bahawa satu putaran lengkap mengandungi sebanyak 360 darjah bermula daripada 0 darjah hingga 360 darjah. Okey, kita lihat. Okey, dekat sini kita tengok putaran yang bulatan ini yang putaran lengkap. Okey, sekarang kita lihat. Okey, kita tengok sudut tirus dahulu. Okey, lihat sudut tirus dahulu. Sudut tirus adalah kurang daripada 90 darjah. Bermakna dia bermula daripada 0 sehinggalah 89 darjah. Okey, awak tengok garisan warna merah ini. Okey, garisan yang warna merah ini. Okey. Bermaksud sudut itu kita dipanggil sebagai sudut tirus kurang daripada 90 darjah di antara 0 hingga 89 darjah. Okey, maksudnya dia tak sampai pun 90 darjah, itu kita panggil sudut tirus. Kemudian awak tengok garisan yang warna biru iaitu sudut tegak. Sudut tegak kita tahulah selalunya dia akan ada segi empat tepat. Dalam bentuk L. Itu kita panggil sudut tegak bersamaan 90 darjah. Dia tepat-tepat kita panggil sudut tegak 90 darjah. Kadang-kadang dipanggil sudut tegak. Dia tak bagi nilai kat awak. So, awak kena fahamlah sudut tegak tu mewakili 90 darjah. Kemudian yang ketiga adalah sudut cakah. Okey, sudut cakah dia bermula daripada 91 darjah sehingga 179 darjah. Awak tengok yang warna hijau ni. Okey, dia tak sampai pun 180 kita panggil sebagai sudut cakah bermula 91 darjah sehingga 179 darjah. Kemudian sudut yang keempat adalah awak tengok garisan yang warna hitam ni. Kita panggil sudut garis lurus. Ingat, sudut garis lurus bersamaan dengan 180 darjah. Dia tepat-tepat 180 darjah. Okey, dalam soalan awak dia tak bagi contoh, dia tak bagi nilai. Dia kata sudut garis lurus. So awak kena tahulah sudut garis lurus bersamaan dengan 180 darjah. Okey, kemudian sudut yang kelima, awak tengok garisan yang warna purple ini, sudut refleks. Dia bermula daripada 181 darjah sehingga 359 darjah. Kita panggil sudut refleks. Maksud dia lebih daripada 180, iaitu bersamaan dengan 181 sehingga 359. Dia tak capai pun 360. Apabila dia capai 360, kita panggil sebagai sudut putaran lengkap. Yang garisan warna pink ni saya buat kat awak. Kita panggil sudut putaran lengkap bersamaan dengan 360 darjah. So awak kena tahulah ke-6 sudut ni. Tapi dalam buku teks awak, awak kena tahu sudut pada garis lurus bersamaan dengan 180. Macam inilah dia punya keadaan sudut dia. Kemudian sudut refleks. Maksudnya tadi saya kata tadi, sudut refleks dia lebih daripada 180. Bermaksud dia mula daripada 180 sehingga 359. Okey, kita panggil sudut refleks. Kemudian sudut putaran lengkap bersamaan dengan 360 darjah. Okey, sekarang saya cuba bentukkan ke-6 sudut inilah. Saya bagi contoh untuk sudut tirus. Selalunya untuk sudut tirus saya buat. Okey. Saya buat contohnya dekat sini garis lurus. Kemudian dia tak lebih. Okey, kat sini. Dia nampak dia tak lebih pun daripada 90 darjah. So kita panggil sebagai sudut tirus. Sudut tirus.
Kemudian yang kedua. Saya buat ini. Okay, garis lurus. Ini kita panggil sudut apa? Cuba teka. Jawapannya adalah sudut apa? Cuba teka sudut cakah. Senang awak tahu sudut cakah. Awak tengok. Dia lebih daripada 90. Nampak anggaran dia lebih daripada 90. Kita panggil sebagai sudut cakah. Okey. Kemudian yang ketiga. Kita cuba buat. Yang ketiga ni sudut tegak. Kita tahulah. Dia berbentuk L. Selalunya dia akan letak macam ni lah. Ini kita panggil sudut tegak. Senangnya sudut tegak tahulah 90 darjah. Kemudian yang keempat, kita tengok sudut apa lagi? Sudut garis lurus. Garis lurus senang saja. Okey. Dia semua okey. Sini saja. Senang garis lurus, senang 180 darjah. Ingat sudut apa? Sudut garis lurus. Kemudian apa lagi kita tak buat? Nombor 5. Sudut reflect. Okey, sudut reflect saya bagi contoh. Okey, saya bagi contoh dekat sini. Okey. Ingat, dia lebih pada 180 dan tidak kurang daripada 360. So kita panggil sudut reflect. Okey, sudut reflect. Dia lebih daripada 180. Kemudian yang keenam, senang, yang keenam paling senang lah adalah sudut putaran lengkap. Maksudnya, okey. Dari sini ke sini. So, sudut putaran lengkap. Okey, so awak kena tahulah keenam sudut ini. Kemudian kita perlu tahu juga berkaitan dengan sifat sudut pelengkap, sudut penggenap dan sudut konjugat. So dia berkaitan dengan tadi juga. Okey, sama juga dia berkaitan juga. Okey, kalau untuk sudut pelengkap, awak tengok kat sini dia akan jadi bila A tambah dengan B, dia akan dapat sebanyak 180 darjah. Itu adalah sudut pelengkap. Sorry. Saya minta maaf. Okey, bukan 180. Dia akan jadi 90 darjah. Okey, dia jadi 90 darjah. Bila A tambah dengan B, dia akan dapat 90 darjah. Contoh, sini saya bagi contoh. A ni adalah 30 darjah. Okey, 30. Baki dia ada berapa? Sebanyak 60. So, bersamaan dengan 90 darjah. Saya beri contoh. Ini contoh. Okey, kemudian sudut penggenap. Dia berkaitan dengan, ni tadi 90 darjah. Ini 180. Okey, sudut penggenap dia berkaitan dengan garis lurus iaitu 180 darjah. Contoh, A tambah dengan B, dia bersama dengan 180 darjah. Okey, 180 darjah. So, saya bagi contoh dekat sini. A ni 100 darjah tambah dengan B 80 darjah, dia akan dapat 180 darjah. So, kita panggil itu sudut penggenap. Okey, ingat, sudut pelengkap berkaitan dengan 90 darjah. Sudut pelengkap berkaitan dengan 90 darjah. Manakala sudut penggenap berkaitan dengan 180 darjah. Kemudian, sudut konjugat berkaitan dengan 360 darjah. So, A tambah dengan B akan dapat 360 darjah. Okey, saya bagi contoh. A ni
300 darjah tambah dengan 60 darjah, dia akan dapat sebanyak 360 darjah. Boleh? Jadi, daripada dua penerangan tadi saya dah bagi tahu tadi, kita dah bincang. So, awak kena buat latih diri. Okey, latih diri 8.1C. 8.1C berkait. Okey, latih diri 8.1C. Awak buat salin dan jawab soalan 1, A, B dan C. Iaitu bagi sudut berikut, nyatakan sama ada sudut tersebut ialah sudut garis lurus, sudut reflect ataupun sudut putaran lengkap. Tadi saya terangkan tadi. Kemudian nombor 2, salin setiap rajah berikut kena pasti tandakan sudut pada garis lurus. Sudut reflect, sudut putaran lengkap. Terangkan bagaimana anda memperolehi jawapan tersebut. Tadi saya terangkan yang nombor 2 tadilah. Okey. Kemudian awak perlu buat latih diri 8.1D. Okey, nombor 1, A, B, C, D, E. Jelaskan sama ada setiap pernyataan berikut benar ataupun palsu. Tadi sudut pelengkap bila 60 ialah sudut pelengkap bagi 30. Maksudnya 60 tambah 30 akan jadi 90. Adakah 90 tu sudut pelengkap? Jawapannya adalah benar ke palsu? Okey, kali ini adalah benar. So, awak jawab B, C, D, E. Boleh? So, ingat tadi, sudut pelengkap berapa, sudut penggenap berapa, sudut konjugat berapa. Ingat, sudut konjugat 360. Sudut penggenap ialah berapa? Tadi saya bagi tahu tadi. Dan sudut pelengkap. Okey, daripada kita dah belajar tadi, sekarang daripada 360 darjah tadi, putaran lengkap tadi, bagaimanakah anda menyelesaikan masalah? Okey, tengok contoh 1. Tengok daripada 360 darjah, dia dah bahagikan dah daripada sudut pelengkap, sudut penggenap dan sudut konjugat. Jadi, ada nilai-nilai yang dia tak bagi darjah tersebut. So, awak kena tahulah sendiri. Okey, tengok satu persatu. Senang sahaja. Kita tengok. Dalam darjah sebelah, P dan 54 darjah. P dan 54 darjah. Sini P dan 54 darjah ialah sudut pelengkap. Ingat, sudut pelengkap adalah sini ke sini. Bersamaan dengan 90 darjah. Okey. Kemudian diberi P dan Q. Diberi P dan Q ialah sudut penggenap. Mana P? P dan Q sudut penggenap bersamaan dengan 180. Daripada sini pula ke sini adalah 180 darjah. Okey. Dan sudut konjugat bagi R ialah 260. Mana R? Okey. Sudut konjugat bagi R ialah 260. Dia bagi sudut R adalah 260. Kat sini 260 dia dah bagi. So, tulis je lah. R ni 260. So, baki berapa lagi kat sini semua ni? Okey. So, senang saja untuk sudut pelengkap. Okey, hitung nilai P. Dia nak nilai P, Q, R dan S. Kita buat satu per satu. P. Tadi kita dapat dah. Sudut untuk pelengkap adalah 90. Jadi, untuk dekat sini. Okey, untuk dekat sini. Kita buat satu per satu lah. Okay, untuk yang dekat sini. Kita buat macam ni. Iaitu P tambah 54. Tadi yang saya ada ajar A tambah B kan. Kali ni P tambah 54 darjah bersamaan dengan 90 darjah. Macam mana awak dapat 90 darjah tadi? 90 darjah tu adalah sudut pelengkap. Tadi sebab tu awak kena tahulah sudut pelengkap berapa. Maka P awak ni lah. Jadi 54 ni bawa ke 54 ni bawa ke kanan. Jadi 90 tolak 54 akan jadi P adalah 36. So P adalah 36. Okay, P adalah 36. Kemudian sudut
penggenap. Sudut penggenap tadi saya kata 180. Tak nampak ni? Daripada sini ke sini. 180. Okey, 180. Awak dah dapat dari 36, betul? Awak dapat 36. Jadi awak tolak sajalah. P tambah Q bersamaan dengan 180. P awak dah dapat dah tadi. Okey, sekarang kita buat yang ni pula. Okey. P. Awak dah dapat dari. P dapat 36. Nampak? 36. So, 180 ni main daripada mana tadi? 180 adalah sudut penggenap. Jadi, 36 ni bawa ke kanan. Jadi, dia kena tolak lah. 180 tolak 36 akan dapat 144. Jadi, Q bersama dengan 144. Okey. Q adalah 144. Kemudian, dia kata sudut konjugat. R adalah 260. Sudut konjugat adalah 360. Okey, senang saja. Jadi, R tambah 260. R, kita tolak saja 360. Tolak dengan 260. Kita dapat R bersamaan dengan 100 darjah. Ya, sudut konjugat bagi R 260. Okey, jadi kita tolak sajalah R bersamaan dengan 100. R bersamaan dengan 100. Jadi awak kena tambah semua sekali. Awak kena tambah S. So sekarang kita tak tahu S sahaja. Yang lain kita dah tahu dah. Kita tak tahu S sahaja. Jadi tadi yang 100 adalah R. Kemudian 144 adalah Q. 36 adalah P. 54 adalah yang tadilah 54 dia dah bagi siap. Cuma kita tak tahu S saja. So kita bawa semua ke kanan. Semua ni ke kanan. Okey, bawa ke kanan maksudnya dia akan tolak semualah. Ataupun awak boleh tambah dulu ini. Kemudian bawa ke kanan pun boleh. Jadi 360 ni adalah ni main daripada mana pula? 360 adalah putaran lengkap. Jadi awak tambah. Okey, boleh buat tambah ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini. Awak akan dapat 344. 344 kita bawa ke kanan. Jadi tolak 360. Tolak 344. Jadilah S adalah 260. Okey, boleh? Itu sahaja kelas kita pada hari ini. Jangan lupa awak kena buat lagi iaitu latih diri 8.1 E. Soalan 1 sahaja. Boleh? Latih diri 8.1 E awak buat soalan 1. So kita ada berapa soalan tadi? Okey, awak ada berapa soalan awak kena buat? Ni latih diri 8.1 C. Soalan 1 A, B, C. Soalan 2 A. Okey. A dan B. Kemudian latih diri 8.1 D. A, B, C, D, E. A saya dah jawab. Kemudian awak kena buat latih diri 8.1 E. Soalan 1 sahaja. Boleh? Boleh. Jadi 3 benda lah awak kena buat latihan latih diri ataupun latihan. Lepas awak lihat video yang saya ajar ni, awak dah faham. Jadi awak boleh teruskan untuk buat latihan. Apa-apa awak boleh rujuk dalam WhatsApp. Ada masalah awak boleh bagi tahu saya. Itu sahaja kelas kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.